prestasi semasa. Penilaian prestasi sistem pendidikan Malaysia dimulakan dengan menganalisis tahap pencapaian murid selama ini dan dibandingkan dengan pencapaian murid di negara lain berasaskan keberhasilan dalam akses, kualiti, ekuiti, perpaduan dan kecekapan. Bab ini menghuraikan fakta asas dengan jelas dan objektif untuk mewujudkan satu garis asas prestasi bagi sistem pendidikan di Malaysia. Bab ini juga memberi gambaran tentang kepelbagaian sekolah dengan tahap prestasi yang berbeza. Terdapat kelompok sekolah yang boleh menjadi contoh kecemerlangan dan kajian lanjut wajar dijalankan bagi memahami kejayaan amalannya. Dalam prestasi semasa, kita mempunyai dua elemen penting dalam akses pendidikan. Yang pertama, memastikan semua murid bersekolah. Yang kedua, memastikan mereka kekal bersekolah hingga mencapai tahap minimum persekolahan. Enrolment hampir sejagat di peringkat rendah Malaysia adalah kira-kira 96%, termasuk sekolah awam dan swasta yang berdaftar. Kadar keterisian murid dari sekolah rendah telah berkurang dari 3% pada 1989 kepada kira-kira 0.2% pada 2011. Enrolment peringkat menengah rendah adalah 91%, menunjukkan peningkatan yang baik. Kadar enrolment peringkat menengah atas meningkat hampir 2 kali ganda daripada 45% pada 1980-an kepada kira-kira 81% pada masa kini. Dengan ini, dasar kenaikan kelas secara automatik telah dilaksanakan untuk mengatasi pengulangan kelas yang tidak efisien dan mengurangkan kadar keciciran murid. Peningkatan dramatik dalam enrolment kanak-kanak berumur 4 hingga tahun ke atas hingga 5 tahun dalam pendidikan prasekolah sejak kerajaan Malaysia menandatangani deklarasi pendidikan untuk semua di bawah UNCO pada tahun 2000. Malaysia telah mencapai peningkatan yang signifikan dalam akses kepada pendidikan dan pencapaian sepanjang lebih dari 30 tahun terakhir, termasuk peningkatan kadar literasi remaja dan dewasa serta penurunan jumlah populasi dewasa yang tidak mendapat pendidikan formal. Komitmen kerajaan dalam membiayai pembangunan dan pertumbuhan semua jenis sekolah telah memainkan peranan penting dalam meningkatkan akses murid kepada pendidikan. Ini termasuk pembangunan sekolah-sekolah baru dan program khusus untuk membantu murid dari keluarga berpendapatan rendah. Meskipun akses kepada pendidikan asas tinggi, kajian oleh UNESCO menunjukkan kebimbangan terhadap rendahnya kadar enrolment pendidikan rendah dan menengah atas dibandingkan dengan negara serantau yang lebih maju seperti Jepun dan Korea Selatan. Usaha lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan enrolment bagi 5% hingga 10% populasi murid yang paling sukar didekati dalam sistem pendidikan negara. Kualiti pendidikan. Prestasi murid dalam peperiksaan awam meningkat. Prestasi murid Malaysia dalam ketiga-tiga peperiksaan awam iaitu UPSR, PT3 dan SPM. Pengukuran untuk mentaksi keberhasilan ialah grade peratus sekolah dan peratusan murid. Kedua-dua pengukuran ini telah menunjukkan trend yang meningkat dari segi nilai mutlak. Walaupun perbezaan ketara dalam prestasi setiap mata pelajaran, keputusan peperiksaan awam menunjukkan peningkatan mutlak dalam grade merentas masa bagi mata pelajaran kelas iaitu BM, PI, Matematik dan Sains. Contoh peperiksaan awam: ujian pencapaian sekolah rendah, pentaksiran tingkatan 3, sijil pelajaran Malaysia, sijil tinggi agama Malaysia. Keempat-empat ini dikenali sebagai UPSR, PT3, SPM dan STAM. Perbezaan persepsi awam tentang kualiti keberhasilan pendidikan. Yang pertama, perspektif industri. Temubul yang dilakukan dengan majikan industri menunjukkan terdapat kebimbangan tentang sejauh mana murid dilengkapi kemahiran yang betul untuk berjaya dalam masyarakat moden. Yang kedua, perspektif murid. Murid kelihatan optimistik. 95% murid bersetuju bahawa pendidikanlah yang membantu mereka mengembangkan set kemahiran hidup yang betul untuk kehidupan selepas sekolah. Yang ketiga, tinjauan pendapat awam dilaksanakan oleh Merdeka Center.
pendidikan yang diterima tidak cukup mempersiapkan mereka bagi menghadapi cabaran hidup dan bekerja dalam masyarakat masa kini. 55% berpandangan standard sistem pendidikan di Malaysia setara dan 35% berpandangan ia adalah lebih baik. Ekuiti dalam pendidikan. Seperti kebanyakan negara, terdapat perbezaan yang signifikan dalam keberhasilan di Malaysia merentas negeri, daerah, sekolah, status sosioekonomi dan gender. Beberapa jurang pencapaian ini telah dirapatkan mengikut perubahan masa. Suatu langkah besar bagi memastikan setiap sekolah menjadi sekolah yang baik. Walau bagaimanapun, status sosioekonomi kekal sebagai pemacu terbesar keberhasilan murid di Malaysia. Walaupun hal ini merupakan masalah biasa di kebanyakan negara seluruh dunia. Sesuatu yang amat penting bagi sistem pendidikan adalah untuk berusaha menolak kenyataan bahawa prestasi akademik sebahagian besar kanak-kanak bergantung pada pendapatan keluarga. Sejak merdeka, ekuiti menjadi matlamat sistem pendidikan Malaysia. Laporan Bank Dunia 2011 mengakui bahawa Malaysia menjadi secara relatif mencapai aspirasinya. Bagi sekolah rendah, kami mendapati hubungan statistik yang signifikan antara perbelanjaan awam dengan status sosioekonomi. Peringkat daerah. Analisis ini menunjukkan bahawa perbelanjaan awam adalah progresif, namun jurang keberhasilan masih wujud dan apabila dikaitkan dengan faktor bukan akademik, ia sering menjadi punca kebimbangan sama ada jurang tersebut kecil maupun besar. Bahagian ini meneliti setiap punca ketaksamarataan antara negeri dan dalam negeri, antara sekolah bandar dan sekolah luar bandar mengikut latar belakang sosioekonomi murid, jenis sekolah dan gender, serta antara sekolah awam dengan sekolah swasta. Secara keseluruhannya, data terkumpul menunjukkan bahawa jurang masih wujud dalam setiap kategori ini dengan jurang paling besar disebabkan perbezaan status sosioekonomi murid. Yang pertama adalah jurang pencapaian wujud antara negeri dan dalam negeri di seluruh Malaysia. Yang kedua, jurang pencapaian antara sekolah bandar dan luar bandar semakin mengecil. Yang ketiga, jurang pencapaian antara sekolah kebangsaan dengan jenis kebangsaan semakin mengecil. Yang keempat, isu prestasi murid lelaki, jurang gender semakin lebar. Yang kelima, status sosioekonomi terus memberi impak besar terhadap prestasi murid. Yang terakhir sekali, jurang prestasi murid antara sekolah awam dengan sekolah swasta terus wujud. Pendidikan mempunyai dua kategori iaitu pendidikan formal dan tidak formal. Pendidikan formal berlaku di sekolah dan di dalam institut pendidikan, manakala pendidikan yang tidak formal berlaku penglibatan ibu bapa dan keluarga dan masyarakat. Antara langkah-langkah bagi pendidikan formal adalah dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan pelajar. Sukatan pelajar boleh diperkenalkan dengan topik-topik bertemakan perpaduan yang menyentuh berkenaan hubungan etnik dan agama dalam konteks masyarakat majmuk. Selain pendekatan dalam bilik darjah, penerapan nilai-nilai perpaduan boleh diperkukuh melalui aktiviti-aktiviti kokurikulum yang melibatkan aktiviti persatuan dan pakaian beruniform seperti pengangkap, pandu puteri dan lain-lain. Bersesuaian dengan rancangan integrasi murid untuk perpaduan RIMPU yang didirikan oleh Kementerian Pendidikan, malahan pendekatan melalui aktiviti di luar bilik darjah yang berkonsepkan experiential learning dan menekankan amali dipercayai lebih berkesan berbanding pembelajaran dalam bilik darjah. Sehubungan dengan itu, pelbagai aktiviti boleh dilaksanakan dengan melibatkan pelajar melalui pelbagai kaum dari sekolah yang sama maupun di sekolah yang berbeza berdasarkan demografi di suatu tempat atau daerah. Pendidikan bukan formal pula boleh berperanan memupuk perpaduan nasional melalui interaksi dan aktiviti antara komuniti, pertandingan sukan berbilang kaum dan keterlibatan dalam kerja-kerja sukarelawan melalui badan-badan bukan kerajaan NGO. Penglibatan komuniti juga boleh menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi melalui pendekatan pelbagai kaum seperti dialog dan sesi perbincangan termasuklah dalam isu-isu sensitif yang dapat diselesaikan dengan baik dan dalam suasana yang harmoni. Memaksimumkan kecekapan. Kementerian secara kekal menyalurkan sumber yang banyak bagi membangunkan sistem pendidikan.
Komitmen untuk menyediakan pendidikan terbaik bagi semua murid telah menjadi asas kejayaan yang telah dicapai oleh sistem pendidikan negara. Seawal 1980, perbelanjaan negara untuk pendidikan rendah dan menengah sebagai peratusan KDNK adalah yang tertinggi di Asia Timur. Pada 2011, perbelanjaan Malaysia sebanyak 3.8% daripada KDNK adalah lebih tinggi daripada purata OECD sebanyak 3.4% daripada KDNK. Walau bagaimanapun, terdapat bukti yang menunjukkan Malaysia mungkin tidak mendapat kadar pulangan tertinggi daripada pelaburannya bagi memastikan Malaysia dan sistem pendidikannya setanding dengan negara lain, terutama dalam era globalisasi abad ke-21. Kementerian komited memaksimumkan sumbernya bagi menyediakan pendidikan terbaik kepada golongan remaja. Seterusnya, sumber dan sokongan yang disediakan memainkan peranan penting dalam menentukan tahap prestasi sekolah bagi membolehkan guru dan pengetua atau guru besar memberikan tumpuan kepada aktiviti teras iaitu penyampaian pengajaran dan perbelanjaan berkesan. Oleh itu, kebolehan sistem untuk mengagih, mengguna dan menguruskan peruntukannya amat penting untuk menyokong sekolah mencapai tahap prestasi yang diharapkan. Bahagian ini meriti dua isu, iaitu yang pertama, perbelanjaan Malaysia untuk pendidikan berbanding negara lain, dan yang kedua, impak perbelanjaan tersebut. Memaksimumkan kecekapan. Yang pertama, perbelanjaan pendidikan atas Malaysia agak tinggi berbanding negara yang setara dengannya berdasarkan 3 ukuran berbeza. Yang kedua, perbelanjaan Malaysia sebagai peratusan KDNK adalah 2 kali ganda purata ASEAN. Yang ketiga, perbelanjaan pendidikan asas Malaysia sebagai peratusan jumlah perbelanjaan kerajaan 16%, hampir 2 kali ganda purata OECD. Yang keempat, perbelanjaan untuk setiap murid Malaysia setanding negara setara dengan KDNK per kapita yang serupa. Yang kelima, perbelanjaan tinggi dapat meningkatkan keberhasilan murid dari segi akses tetapi tidak semestinya dari segi kualiti. Perbelanjaan pendidikan asas Malaysia agak tinggi berbanding negara yang setara dengannya berdasarkan 3 ukuran berbeza. Pada 2011, perbelanjaan pendidikan asas Malaysia ialah RM36 bilion berdasarkan perbelanjaan pengurus dan perbelanjaan pembangunan. Jumlah ini mewakili 16% daripada jumlah bajet Persekutuan 2011, bahagian terbesar antara kementerian. Selain bajet ini, sebanyak 12 bilion lagi diperuntukkan kepada Kementerian Pengajian Tinggi KPT dan kementerian lain yang menyediakan perkhidmatan berkaitan pendidikan secara kolektif. Perbelanjaan ini menunjukkan komitmen Malaysia yang serius dari segi kewangan untuk meningkatkan pendidikan kanak-kanak dan langkah ini harus disambut baik.